Selamat sejahtera kepada dan rakan-rakan sekalian. Kami adalah dari kumpulan 6 dan tokoh yang telah dipilih dalam projek tersebut ialah Bill Gates. Nama saya ialah Joanne Pang Wan Shing. Bill Gates ialah seorang usahawan yang sangat berjaya dalam bidang perniagaan. Oleh itu, dalam pengenalan, saya akan menerangkan sedikit tentang usahawan. Perkataan usahawan boleh diterjemahkan sebagai entrepreneur dalam bahasa Inggeris, dan perkataan entrepreneur adalah berasal daripada perkataan Perancis entrepreneur yang bermaksud memikul tugas dan mencuba. Mengikut Kamus Dewan Edisi keempat pula, usahawan telah didefinisikan sebagai orang yang mengusahakan sesuatu perusahaan pengusaha. Usahawan telah memberi banyak sumbangan kepada masyarakat. Sebagai contoh, usahawan dapat meningkat pendapatan negara melalui perniagaan yang telah dijalankan. Perniagaan tersebut juga turut mencipta peluang pekerjaan kepada masyarakat kerana tenaga manusia telah dipertingkatkan. Selain itu, usahawan juga akan melabur untuk mencipta produk baharu atau perkhidmatan kepada masyarakat. Antara ciri-ciri usahawan termasuklah berpandangan jauh, berani mengambil risiko, proaktif, kebijaksanaan dan realistik. Laporan tersebut akan memberi tumpuan kepada 3 objektif kajian utama. Pertamanya, mengkaji latar belakang tokoh dan penglibatan beliau dalam aspek-aspek berkenaan. Yang kedua, mengkaji faktor-faktor yang membawa kejayaan kepada tokoh. Dan ketiga, mempelajari cabaran yang dihadapi oleh tokoh dan inovasi yang telah disumbangkan oleh tokoh tersebut kepada masyarakat. Untuk metodologi kajian, kumpulan kami telah mengaplikasikan sepenuhnya data sekunder sebagai sumber utama untuk mencari maklumat dan mengumpul sokongan untuk melengkapkan projek tersebut. Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh bukannya dari tangan pertama, tetapi tangan kedua, ketiga atau seterusnya. Antara jenis data sekunder termasuklah surat khabar, buku rujukan, kajian, artikel, jurnal dan lain-lain. Kumpulan kami telah menggunakan artikel dan jurnal untuk melengkapkan projek tersebut. Antara jenis artikel yang telah digunakan dalam laporan tersebut termasuk artikel narasi, artikel deskripsi dan artikel eksposisi yang berkenaan dengan tajuk. Untuk jurnal pula, kumpulan kami telah merujuk kepada jurnal yang menerangkan biografi dan kisah Bill Gates untuk melengkapkan laporan tersebut. Profil tokoh. Seperti yang telah diperkatakan, kumpulan kami telah memilih Bill Gates dalam projek kami. Nama penuh Bill Gates ialah William Henry Gates III dan beliau dilahir di Seattle, Washington pada Oktober 28, 1955. Nama ayah Bill Gates ialah Bill Gates Sr. dan nama ibu beliau ialah Mary Maxwell Gates. Bill Gates telah berkahwin dengan Melinda French Gates pada tahun 1994 dan beliau mempunyai 3 anak iaitu Jennifer Catherine Gates, Phoebe Edith Gates dan Rory John Gates. Bill Gates telah belajar di sekolah Lakeside pada tahun 1967 hingga tahun 1973. Beliau turut meneruskan pelajarannya di University Harvard pada tahun 1973. Tetapi, beliau telah memutuskan untuk memberhentikan pelajarannya pada tahun 1975. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada saudara rakan-rakan sekalian. Saya Muhammad Adham Effendi dan saya akan membentangkan tentang sejarah dan latar belakang Bill Gates. Antaranya, Bill Gates merupakan seorang pengasas kepada syarikat Microsoft pada tahun 1975. Beliau dibantu bersama Paul Allen untuk mengasaskan syarikat tersebut di Albuquerque, New Mexico dan ia merupakan sebuah syarikat perisian komputer peribadi yang terbesar di dunia. Gates mengetuai syarikat itu sebagai pengerusi dan CEO sehingga meletak jawatan sebagai CEO pada Januari tahun 2000 dan beliau digantikan oleh Steve Ballmer. Pada tahun 2008, Gates beralih kepada peranan sambilan di Microsoft dan bekerja sepenuh masa di Yayasan Bill dan Melinda Gates. Yayasan amal swasta yang dia dan isterinya tubuhkan itu ditubuhkan pada tahun 2000. Beliau meletak jawatan sebagai pengerusi lembaga Microsoft pada tahun 2014 dan menyandang jawatan baharu sebagai penasihat teknologi untuk menyokong ketua pegawai eksekutif yang baru dilantik, Satya Nadella.
pada tahun 2020, Gates meninggalkan jawatan lembaga pengarahnya di Microsoft dan Berkshire Hathaway untuk memberi tumpuan kepada usaha dermawannya terhadap perubahan iklim, kesihatan dan pembangunan global serta pendidikan. Seterusnya, penglibatan Bill Gates. Yang pertama, Bill Gates merupakan pengerusi ketua pegawai eksekutif iaitu CEO, Presiden dan Ketua Arkitek Perisian di Microsoft. Seterusnya, Bill Gates juga melibatkan diri dalam bahagian Aviation Development. Yang ketiga, beliau juga melibatkan diri dalam Branding Ability. Yang keempat, Bill Gates juga melibatkan diri beliau dalam bahagian UI atau UX Design. Dan akhir sekali, beliau juga melibatkan diri dalam bahagian Excellent Design Software. Di samping itu, saya akan membentangkan tentang justifikasi penglibatan beliau. Gates mula terpesona dengan komputer pada usia muda dan beliau telah menghabiskan banyak masanya untuk belajar program. Ia telah mengakibatkan banyak kemajuan komputer, terutamanya bahasa pengaturcaraan basic dan akhirnya sistem pengajuan MS-DOS IBM. Gates juga memahami bahawa kejayaan adalah hasil daripada banyak usaha keras beliau dan ia jarang berlaku serta-merta. Samping itu, Gates juga bekerja sepanjang hari dan malam untuk lebih memahami khalayak sasarannya dan membina penyelesaian yang menangani pintaan korporat, pendidikan dan pengguna mereka. Gates juga terpaksa berhadapan dengan tindakan undang-undang anti-ras yang mendakwa bahawa Microsoft adalah monopoli. Akhir sekali, pengalaman beliau. Yang pertama, Bill Gates menulis program perisian pertamanya pada usia 13 tahun. Beliau juga menumbuhkan pembangunan penyelesaian perisian pengguna dan perusahaan untuk internet. Dan seterusnya, beliau juga membangunkan platform sistem pengendalian Windows CE untuk rangkaian peranti bukan komputer. Dan akhir sekali, beliau juga telah mencipta rangkaian Microsoft. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera kepada Sir dan rakan-rakan sekalian. Nama saya ialah Patrick Tan dan sekarang saya akan membentangkan faktor-faktor yang membantu tokoh. Faktor-faktor yang membantu diri Bill Gates ialah beliau sentiasa mempelajari benda baru. Selain itu, beliau juga membaca semua jenis bahan bacaan seperti ensiklopedia, science fiction dan lain-lain. Justru beliau sentiasa memberi kredit kepada orang lain. Sebagai contoh, apabila beliau ditanya apakah keputusan perniagaan yang paling baik yang pernah beliau dibuat, beliau akan sentiasa memberi kredit kepada orang lain yang bekerja sama dengan beliau. Selain itu, beliau sentiasa mempercayai pandangan sendiri walaupun orang ramai sering mengatakan pandangan beliau adalah salah. Di samping itu, beliau juga mempelajari kesilapannya. Sebagai contoh, beliau memberi kredit kepada pekerjanya kerana dapat mengenal pasti masalah dengan cepat sebelum masalah tersebut memberi impak yang besar kepada syarikatnya. Faktor yang seterusnya ialah beliau sentiasa mempunyai tidur yang mencukupi kerana menurut beliau tidak mampu berfikiran dengan kreatif apabila kekurangan tidur. Faktor yang terakhir ialah beliau sangat fokus bila mengenali sesuatu hal. Seterusnya, saya akan membentangkan bidang tokoh kita. Bill Gates merupakan seorang usahawan. Beliau merupakan salah satu pengasas kepada syarikat Microsoft. Syarikat tersebut didirikan bersama Steve Ballmer pada tahun 1975 dan mencapai pelbagai kejayaan. Kejayaan tersebut juga menjadikan beliau seorang bilioner pada umur 31 tahun. Justru, beliau juga seorang dermawan. Dengan kekayaan yang dimiliki oleh beliau telah mencipta Yayasan William H. Gates pada tahun 1994. David Rockefeller merupakan pengaruh utama kepada beliau untuk menderma sebahagian kekayaannya kepada masyarakat. Kerana Gates dan bapaknya bertemu dengan Rockefeller beberapa kali dan kerja amal yang mereka jalankan menarik hati beliau. Di samping itu, saya juga akan membentangkan beberapa kejayaan yang telah dicapai oleh Bill Gates. Beliau menerima anugerah Turing pada tahun 2017. Anugerah Turing merupakan satu anugerah yang diberi kepada jurutera komputer, inovator dan pencipta yang telah membentuk asas pengkomputeraan. Selain itu, beliau juga menerima pingat Presiden Kebebasan pada tahun 2016 oleh Presiden Amerika Syarikat. Justru, beliau menerima anugerah Padma Bhushan pada tahun 2015 kerana sumbangan beliau kepada negara India.
Akhirnya, beliau juga menerima pingat kebebasan teknologi dan inovasi pada tahun 1992 kerana beliau telah memberi sumbangan besar kepada pembangunan teknologi. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya, saya Murida akan membentangkan cabaran sebelum, semasa dan akan datang Bill Gates. Cabaran sebelum Bill Gates berjaya, yang pertama adalah kekurangan modal. Semasa di sekolah rendah, sekolah swasta Gates tidak mempunyai wang yang mencukupi untuk membeli komputer yang sangat mahal harganya pada zaman tersebut. Sekolah Gates kemudian telah membuat perjanjian dengan Computer Center Corporation yang berpusat di Center bagi melanjutkan ilmu serba. Di samping itu, Bill Gates juga telah menghadapi cabaran semasa sedang mengasaskan Microsoft, iaitu beliau mengambil keputusan untuk berhenti dari kolej. Pada tahun 1973, Bill Gates telah mendaftar di Universiti Harvard dalam bidang undang-undang. Tetapi pada tahun 1975, beliau telah bertindak untuk keluar daripada kolej untuk memulakan perniagaan bersama dengan rakan kongsinya Paul Allen. Dan akhir sekali, cabaran akan datang Bill Gates terhadap syarikat Microsoft iaitu bersaingan dengan syarikat-syarikat besar seperti Google, Amazon, Apple dan lain-lain. Hal ini telah memberikan cabaran kepada Microsoft yang hanya menguasai pasaran yang sedang berkembang sahaja. Inovasi atau pembaruan yang dilakukan oleh Bill Gates dapat dilihat melalui Bill and Melinda Gates Foundation. Yayasan ini telah membawa pendekatan terhadap cabaran kesihatan orang ramai, terutamanya di negara yang sedang membangun. Antara pembaharuan yang dilakukan oleh Yayasan Gates and Melinda Foundation ini ialah membantu menyelamatkan nyawa lebih kurang 670,000 kanak-kanak melalui program vaksinasi. Selain itu, melakukan penyelidikan terhadap vaksin yang tidak memerlukan penyuntikan. Dan akhir sekali, Yayasan Bill dan Melinda Gates ini juga turut membawa pembaharuan dengan cuba untuk mengubah genetik nyamuk agar tidak menyebabkan penyakit berbahaya seperti malaria. Antara nasihat yang boleh diambil daripada Bill Gates ialah Gates mengajak kita untuk sentiasa bersedia dalam mengambil perjuangan. Kita mestilah gentar dalam menghadapi cabaran kerana seseorang itu tidak akan tahu sama ada mereka menang atau kalah. Dan kita juga perlulah merancang dan membuat strategi yang cukup baik dalam mencapai sesebuah kejayaan. Secara kesimpulannya, pengaruh Bill Gates terhadap teknologi dan inovasi adalah sangat besar. Bill Gates telah berjaya mencipta penanda aras ukur yang sukar ditandingi oleh ramai orang. Gaya kepimpinan Bill Gates yang hebat telah berjaya dalam mengarahkan pada 7 syarikat Microsoft-nya. Gates juga mempunyai visinya yang tersendiri, iaitu sebuah komputer di setiap meja dan di setiap rumah. Jelaslah bahawa kegigihan dan ketabahan adalah kunci bagi sesebuah kejayaan. Tak seberapa kali pun seseorang itu mengalami kegagalan. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Sekian.